Tangan dikocek, jalan menyengit, mata ke bumi, hati ke langit. Sabar menanti, peluang datang, begitulah. Selepas hujan, nantikan nyaman. Sesudah ribut, pastikan tenang. Setelah suka, cuakan senang. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. How are you, man? Go. Background cool lah. Background cantik. Ini je yang ada. Mula-mula sekali, how are you, man? How are you and your lovely wife and kids? Alhamdulillah. Of course. Tak boleh buat apa. Lepak lah kat rumah. So fikirkan what's next. Kan? Macam mana nak makan, nak hidup. Nak beli senjata. Mana lihat tembak zombie kan? Berlatih main pedang semua. Nak lawan zombie. Sama lah. Dulu cerita bila nak ada zombie apocalypse kan. Lepas tu baru kena COVID-19 dah mengelabar. Kita nak juga zombie apocalypse lah ni. Yes. Semua pedang semua dah asal dah Belum lagi ya. Tapi belajar memanah dulu lah. Kita ikut sunnah. Memanah, kuda, berenang. Yes. Macam kau dah ready. Aku tengok kau ada hari kan. Buat angkat besi apa semua dah okey lah tu. Perut dah naik 2 minggu ni. Kau punya perut naik pun 1 cm je. Oi. Makan je. Tapi semalam aku 2 hari tak makan. Ni baru tadi makan. Ini bagus. Itu namanya economy planning yang bagus. Kan? Dengan limited resources yang ada ni, skip 2 hari makan, 2 hari tak makan. Mungkin aku kena tiru lah yang kau punya gaya. Masalah duduk rumah ni, kau asyik nak makan je. Kan? Kau kejap-kejap pergi selongkar fridge lah. Tengok balang apa ni, ngunyah lah benda lah. Itulah jadi dia macam ni. Aku punya strategi, siang aku tak nak makan. Tapi aku makan lebih kurang pukul 8 malam. Tapi bila aku dah start makan, ya Allah, macam 1 lori aku boleh habiskan makanan. 1 lori Tengoklah itu hari kau makan ayam sampai 3 ekor. Betul lah. Kau lain diet ni tau. Aku tak boleh tiru lah. Tapi boleh lah cuba. Tapi baik puasa je kalau dah malam makan. Siang tak makan. Kan? Yelah, memang intermittent fasting lah. Itu ya cara paling berkesan nak kurangkan berat badan. Apa kita nak cerita malam ni? Ini kita dah bercerita ni. Dia kira on lah ni? Ni sedang bercerita ni. Apa ni? So kau punya aktiviti apa? Kalau hari-hari kat rumah? Aktiviti musician bila tak boleh keluar, apa dia akan buat kat rumah? Ni yang kita nak tahu. Kalau kau tengok sekarang dekat social media ni, lambakan konten. Kan? Kita sedang dibanjiri oleh konten oleh semua orang. Terutama sekali musician lah. Kan? Musician sebab dia rasa ni lah masanya untuk menunjukkan bakat. Dengar tak? Dengar? So aku pun tak terkecuali lah kan. And then semua orang duk buat menunjukkan dia ni nak tunjuk dia punya menari, dia ni nak tunjuk dia menari. So semua orang ada chance lah kali ni untuk tunjuk masing-masing punya tarian kan. Macam musician aku pun buat cover song lagu sendiri. Ada juga some musician dia orang main lagu sendiri dan belanja. Macam most of the artist yang most of the musician fans semua yang aku tahu dia orang lagu sendiri ni orang akan simpan recording lah, best time to record lah, nanti kau keluarkan dengan yang terbaik kan. So sekarang ni kita belanja banyak audience dengan benda-benda yang ni lah, konten-konten yang disukai ramai. Macam kau buat cover lagu orang tahu kan. Dan aku pun tak kecuali lah. Kalau kau dah tengok aku ada buat cover juga hari-hari jugalah kot. Tapi dia scientist adalah, ada hari ada tak ada. Ada So okay. Kan, the scientist. Cita-cita memang nak jadi scientist Yes. Itu masa zaman sekolah. Mereka kecil lah. Cikgu mesti tanya cita-cita nak jadi apa kan. Tengok semua orang, dia ni nak jadi doktor, dia ni nak jadi
polis apa semua. Jadi apa yang paling best kan? Saintis macam best. Aku tak tahu saintis ni apa pun. Nak jadi saintis je. Kau tak tahu saintis ni apa benda tapi nak jadi saintis. Kan? Masa tu sekolah rendah mana kau tahu saintis apa. Bukan macam zaman sekarang. Macam anak aku dah tahu dah saintis apa kan. Baru umur berapa kan. Dulu kita tak didedahkan saintis ni apa. Dulu macam kerja-kerja best. Betul orang kau tahu pilih nak jadi tentera, polis. Benda yang kau nampak kan. Polis, tentera, bomber. Yes. Kan. Ada pun nak jadi pencuri kan. Saya jadi pencuri. Saya nak jadi Perdana Menteri. Boleh curi banyak duit. Sepatutnya aku kena siapkan album aku lah. Dan sepatutnya dengan walaupun lockdown ni sebagai band pun memang susah lah, kau nak pergi studio semua. Tapi kena buat juga lah sebab yang most of the song pun aku buat. Dan dengan sekarang teknologi yang ada ni senang lah sikit. Daripada dulu susah, kau nak kena pergi studio, nak kena buat pre-pro, nak kena buat kena jamming dulu. Sekarang ni kau buat je dulu. Dan daripada digital kau analogkan je lah. So dia punya proses tu lebih laju sepatutnya. Tetapi kau lagi malas, dia ada banyak setback lah. Benda-benda ni walaupun kita ada didedahkan dengan teknologi, tapi kita jadi macam manja lah sikit kan. Macam nanti lah lagi boleh buat. Pasal benda tu dah ada mata kau. Macam dulu kan, kau kumpul duit nak pergi studio, duit tak ada. Tonton, okay pergi studio. Duit ada banyak ni lah, jangan lebih-lebih lah nak rekod ke, nak gaming jangan lerit-lerit kan, banyak nak belanja. Sekarang ni everything dah semua dekat dalam you own apa tu, bedroom studios kan. Macam Billie Eilish pun bedroom studios berjaya jadi Grammy, so dia buka jalan lagi kepada bedroom studios composers, lyricist macam kau je. Tapi walaupun Billie Eilish buat kat rumah, dia di layer kan lah. Macam lepas dia dah buat ni, dia masuk teknologi yang lagi best. Sebab tu dia punya sound pun bila dengar, kau tak percaya tu macam kat rumah kan. Macam baik gila recording dia semua kan. Dia pun bukan dia buat seorang je kerja lah. Lepas memang dia buat seorang lagu, tapi lepas tu tukang-tukang mencantikkan, tambah-tambah apa icing on the cake semua tu, memang terror lah. So kita dapat hasil yang best lah. Macam Malaysia ni dia lebih cepat nak dapat aku lah. Kita banyak dengar lagu ada orang budak-budak rap semua, hip hop sekarang banyak main keluar lagu kan. Bila kau dengar dia just a sampler dengan layer vocal, so jadi macam quality down sikit lah kan. Tapi dia jadi berlumba nak keluarkan konten. Macam tu dia lambakan konten. Berlumba-lumba nak keluarkan konten tanpa tanpa orang yang screen test, tanpa orang filter konten mana yang okey. Macam dulu kita ada filter. Macam dulu kau nak jadi artis ni susah. Kita cerita artis kau geng Anju ke kau geng ZZID? Aku baru tengok sikit je tadi tu. Apa cerita dia tu sebenarnya? Aku pun tak tengok habis tapi snippet lah yang aku tahu. Macam Anju ni lebih dia pro netizen, orang yang support dia, orang-orang yang dia appreciate lah all these fans yang support dia whatever kan. Dan macam artis macam ZZID ni lebih daripada nak dia jaga. We as artists, we are different. We need to have special allocation from the government. We need to, because we providing some I don't know, benda important lah untuk masyarakat gitu kan. So Anju dia kata tak lah aku buat artis je, Anju ni buat artis lah. So dia kata kau nak duit kau usaha lah, buat lah benda lain, jual goreng sangga pun kan. Itu macam aku punya rumusan sendiri lah. Kau kena tengok ada benda tu panjang macam panjang sangat. Tapi aku dapat snippet lah kan, macam tu kan. Okay, kau jadi pelakon ke penyanyi ke, but at the same time you can do business, you can do this and that to just to sustain lah kan. Sebab kita kat Malaysia kecil je, kita bukan macam kat Hollywood ke ataupun kat Europe ke kan. When once you lagu dah one hit wonder pun kau boleh survive at least 10 to 20 years kan. Macam kat sini kita punya lifespan of lagu macam dulu, zaman-zaman dulu at least satu lagu tu boleh tahan setahun 2 tahun. Sekarang ni 3 bulan dah orang nak cek next ataupun at least mungkin secepat sebulan kan. Macam kau dah keluar lagu ni betul tiba-tiba orang nanya tak ada lagu baru ke?
gila macam itu hari ni keluar Baru je keluar kan? Lagu baru dah. Kan macam dulu macam kau boleh gunakan satu lagu tu. Betul lah search dia boleh gunakan Isabella tu bertahun-tahun untuk survive. Contoh kan. Macam pesawat pun boleh guna Mirage tu. At least kita survive dengan Mirage pun bertahun-tahun juga dengan modal lagu tu. It take us sampai lah kan. Macam lepas tu sama tu tak tak ada lagu baru ke? Kita sodok lagu baru. Sikit kan. Tapi sekarang cepat lah. And then orang tak sempat tangkap lah. Macam kalau lagu banyak sangat. Unless lagu tu viral lah. Unless lagu tu jadi macam tu lah. Macam Wonder punya style. Orang-orang macam lagu-lagu macam Dr. Bombay. Lagu apa tu? Lagu Lemon Tree semua tu kan. So lagu tu akan capture the world. Come on Aileen. Kalau lagu yes, Come on Aileen. Semua dia yang lagu yang at least yang dia akan spread cepat. Orang akan dapat tangkap. Macam lagu apa tu Despacito semua tu lah. And dia easy to get. Easy to capture. So sekarang kalau kau nak buat lagu yang deep semua ni lebih kepada shot sendiri lah kan. Shot sendiri dan ada kau punya kelompok yang suka lah. Tak? So itulah perbezaan dia sekarang. Dan sebagai lyricist tu Soho aku tanya kau sikit lah kan. Beza lirik dulu zaman sekarang dengan dulu. Kau pun masih tulis lirik tapi sekarang ni macam orang kisah sangat ke pasal lirik ni? Soalan dia. Aku rasa sebenarnya orang kisah ke tak? Orang tak kisah sangat lah pasal lirik. Asal lagu tu sedap kan? Dia boleh ingat line tu boleh nyanyi, halal lah. Betul. Dulu boleh punya cerita pasal kumbang terbang kan, ikan laga. So benda-benda yang pointless tapi asalkan dia capture catchy kan, kena kan, dan itu baik. Aku dengar kadang-kadang aku dengar ialah lirik tu macam aku kau kamu. Aku kau kamu. Apa lirik ni? Sebenarnya bila cakap aku kau kamu ni, bahasa Melayu masuk aku sekali pun menjadi bangsa jugalah. Dia macam ada sejenis tak confirm tau. Dia macam seorang yang skizofrenia ataupun bipolar, aku pun tak pasti. Bila kita cakap dengan seorang, kita sepatutnya constant. Aku kau kan? Yes. Ataupun saya, betul. Awak, saya, anda. Tapi lagu Melayu konsisten lah. Lagu Melayu dalam 2 baris dia boleh tukar. Aku mencintai kau kerana selama ini hanya dalam fikiranku hanya ada mu. Tadi kau, lepas tu mu. Jadi kau, lepas tu mu. Lagu Melayu. Tapi betul. Tapi orang dah tak fikir, tak kisah pasal rules lah. Asalkan di rhyme je. Betul tak? Ya. In terms of tata bahasa, in terms of apa tu? Sama ada ayat tu adalah mengikut kosakata yang terbaik atau tak kan. Orang tak kisah. Orang dah jadi macam, kita tengok lagu-lagu rap sekarang, lagu-lagu hip hop apa. Dia ada nuance lah. Dia orang campur English, Malay semua kan. And then jadi macam marba. So tak kisah lah campur kan. Tapi the value of the ayat tu dah jadi macam asalkan catchy sudah. Aku sebenarnya aku tak berapa hirau sangat dengan bahasa. Betul sebenarnya. Kau nak buat bahasa rojak ke bahasa apa pun aku macam sekali kau lah. Tapi yang mustahak sekali apa dia nak cakap tu. Apa benda nak sampaikan tu? Itu paling aku concern. Dan kalau dalam lirik aku concern pasal kau nak cakap tu apa emosi kau nak sampaikan. Kau nak buat aku tergelak ke, kau nak buat aku sedih ke, menangis ke, marah ke, suka ke. Dan pendapat kau tentang pendapat kau tentang lagu sedih tapi lirik happy ataupun lirik sedih lagu happy macam mana? Okay. Lagu happy tapi lirik sedih. Mungkin it works tau. Dia bittersweet. Aku ada beberapa lagu macam tu lah, lagu-lagu English yang macam tu. Dia macam happy tapi sebenarnya undertone dia sedih, lagu tu sedih. Ada orang pandai buat benda macam tu.
Kadang-kadang lagu tu macam kalau lagu sedih tapi dia happy macam orang gila sikit lah. Kan? Macam dia tak sampai, tapi sampai je tak? Betul. Kan? Tapi betul. It depends on the listener lah. Orang yang dengar, interpret lagu tu macam mana lah. Dia capture mana dulu kan. Iya. Menarik. Yeah. Engkau, pada pendapat kau lirik sekarang macam mana? Macam aku cakap dia lah. Orang dah tak kisah pasal lirik lah. Kau letak lah cerita pasal apa, Roti Gardenia ke, Corona ke, benda semua kan. Asalkan orang rasa macam dia rhyme, kan, dia macam catchy, dan aku accept. Macam contoh macam lagu tepuk kan. Tapi catchy gila. Betul. Tapi in a way is a like apa, sarcastically menganjing kan. Tepuk. Kan. Tapi yelah. Tapi orang tak kisah apa benda tu. Kalau nak kira zaman sekarang kan. Macam aku dengar lagu baru apa, aku asyik bagi Billie Eilish contoh Billie Eilish lagi lagu James Bond tu. Billie Eilish dia known as lagu yang bad boy tu bad boy. Kan. Lagu yang tat kan. And the beat tu very catchy lah, very catchy. And then lagu tu very American in terms of cakap pasal lagu lirik. Lagu tu tak best lah, lagu tu lirik dia tak best lah bagi aku lah. Lirik dia tak best macam dia yelah, dia nothing yang macam uplifting lah kan. Tapi bila dengar lagu-lagu dia lain, aku dengar sebenarnya Billie Eilish gila deep. Betul kan? Tapi lagu yang naikkan dia tu lagu yang tak penting. Lagu yang lirik yang tak kisah sangat. Tapi lagu-lagu yang lirik yang power, dia jadi macam secondary lah. Tapi bila orang dah buka tu, orang rasa lagu-lagu dia angkat kaji lagu-lagu dia. Kan? Lagu tu lah power juga lah. Aku dengar dia walaupun ni budak ni 17 tahun kan. Muda lagi benda orang suka dengar Billie Eilish. So dengar lah, tengok lirik lagu dia sedap lah. Betul dia boleh nyanyi lah. Ya, lagu-lagu yang tak top kan lagi sedap. Betul. Aku punya bila aku naik basikal memang Billie Eilish lah yang aku dengar. Billie Eilish, Weekend baik. Weekend aku suka. Bila kayu tu sedap je. Dan kadang-kadang aku suka betul tak album the best album aku top 10 lah kasih Chan. Salah satu daripada ni adalah Joe Satriani punya album yang tak ada title tu. Joe Satriani je. Baik. Aku lupa tajuk lagu dia lah. Itu Satriani dia nyanyi tak ada lagu gitar je kan. Gitar je, tapi dalam lagu tu ada satu lagu yang dia yang ada nyanyian. Tiba-tiba pula aku cakap pasal Joe Satriani. Bila aku naik basikal ni, beberapa album yang aku suka lah. Weekend, Billie Eilish, Joe Satriani. Tapi lagu-lagu mood basikal kau ni lagu-lagu mood basikal kau terlalu tak pumping tak pumping dia. Dia chill. Weekend emo sikit lah. Kendrick Lamar. Yes, dia tak hard pumping lah. Kalau nak dengar untuk workout ni, lagu kena macam Vagabond apa? Vagabond Monkey Dance. Kan? Kena lah yang beat power sikit kan. Tak tahu lah orang lain. Aku naik basikal dia nak kena emo sikit. So naik basikal macam mana ni? Seperti Kota Damansara ni. Merata aku pergi. Kadang aku kayu daripada Kota Damansara sampai ke TTI. Pergi pasar malam dia. Beli barang. Sebelum PKP. Engkau ada basikal ke? Basikal aku ada, basikal mountain. Okay, boleh. Aku mountain bike satu. Satu lagi fat bike. Tapi fat bike tu tak boleh lah pergi sampai jauh-jauh sangat. Fat bike Yang kau kayu ni mountain bike lah. Kalau aku nak mountain bike lah. Kalau nak pergi lebih laju, mountain bike aku lah. Boleh naik atas divider apa semua kan. Boleh. Kita boleh plan benda tu. Tadi cakap pasal lirik. Zombie apa kali ni. Cakap pasal lirik tadi tu.
beberapa hari sudah aku borak dengan Ibnu Ringkanain. Ibnu dia buat lagu untuk Sufyan Suhaimi, Hakim Rusli. Yes. So, borak dengan dia, antaranya ialah dia cakap pasal sekarang ni tak ada lagi penulis lirik macam zaman dulu tau. Ada Lolo, Hafsah Hassan, Sami Sahab yang time yang orang banyak buat lagu. Yes. Bila cakap dengan kau ni baru aku terfikir. Sekarang ni masalahnya memang tak banyak orang yang macam tu lagi. Kalau ada Sakir Baki pun mungkin akulah. Tapi yang buat constant lah, bukan aku cakap bagus macam orang, tak lah, aku cakap yang constant sentiasa buat lirik kan, memang tak banyak lagi. Masalahnya apa tau, sekarang tak cukup pengeluaran produk macam dulu in the 90s dulu. Setiap bulan berapa album keluar, sekarang setiap tahun berapa album keluar. Jadi bila masa kau nak asah bakat penulis baru kan. Tapi baik, trend sekarang lain lah kan. Trend dari segi apa? Sekarang bila kau cerita pasal penulis lirik lah kan, most of composers tend to be lyricists as well. Current lah. Okay. So macam and then bila label lah tak banyak buat A&R sekarang. Tak ada pun A&R. Yes. So sebab tu jadi macam tu. Dia jadi macam cari lagu instead of build the artist kan. And so aku rasa yelah nak cari penulis yang willing to work with composers. Aku rasa ada missing gap lah sekarang benda tu. Kebanyakan composers dia tak cari lyricist lah sekarang. Dia jadi macam buat sendiri ataupun penyanyi tu sendiri akan buat lirik. Kan? Dia jadi macam tu lah kebanyakan lah sekarang ni. Sebab dia kau boleh penyanyi tak boleh buat lirik, okay aku cek lyricist, barulah dia akan jadi proses cari lyricist sekarang. Macam tu pun yelah top singer kan, kadang dia tak ada skill nak buat ni, kau buat lirik dia dapat seniority macam tu kan, dia nak kerja mudah. Sebab apa diorang buat pun diorang mostly diorang tak buat album, diorang buat single. Jadi diorang ada masa untuk buat sendiri tau benda tu. Betul. Kalau bayangkan dulu kau nak kena siapkan satu album tu dalam masa sebulan, ada 10 lagu kau nak kena siapkan. Kau nak fokus on the lirik tu semua tak boleh. Jadi kau kena panggil profesional datang tulis untuk kau. Sekarang ni kita keluar. Memang time dah berbeza lah. Aku rasa apa dia panggil tu, jawatan penulis lirik ni kurang. Orang jadi macam tak keen sangat lirik. Macam kau boleh lirik ke kan? Baik kau tulis puisi je, boleh buat buku kan. Boleh kau boleh jual buku. Dia orang tak tahu. Kan bila macam boleh lirik ni, orang nak try connectkan kau dengan artis tu. Sekarang dah jadi ada gap. Macam dulu label yang buat kerja ni. Pendapat aku lah. So dia dah siap macam dia satu label ada 5 album nak cakap, 5 album 50 lagu. So dia dah connect lah, okay, artis ni composers and lyricists. Okay, kalau dulu pun jarang artis boleh buat lagu sendiri dengan buat lirik sendiri. Dulu lah. Sekarang dia lah, sekarang semua nak buat sendiri pasal dia dah tahu, dia dah nampak jalan, dah reti satu hal. Lepas tu macam aku boleh buat lagu untuk orang lain. Macam dia lah kan. Macam dulu semua aku nak jadi artis, nak jadi glamour saja. Sekarang ni kebanyakan yang artis tu yang tahu business concern of this, dia akan fikir apa lagi aku boleh buat daripada setakat nyanyi saja. Kan. Itulah sekarang, itulah kekurangan dia. Macam betul aku cakap tu, kurang lah penulis lirik baru yang aku tahulah. Yang macam penulis lirik yang you go to kan, sekarang dah memang tak ada. Aku ingat bila aku mula-mula start dulu tahun awal-awal 2000 lewat 90-an dulu, aku punya kompetitor kan, masa tu masih ada lagi Lolok sudah tentulah, masih ada masih aktif lagi Hafsah Hassan, even Luqman S, Bob Lokman.
So aku pernah satu time yang aku compete dengan orang semua. Tapi lepas tu orang semua pun makin kurang. Dan aku compete dengan siapa tau? Aku compete dengan ANR, rekod cakap rakaman punya adik-beradik, adik-beradik bini, adik-beradik laki. Aku kena compete dengan orang. ANR tu juga. Yelah. Kan? Kerja ANR, mana lagu yang dia rasa hit, dia nak buat lirik lagu tu. So aku kena compete dengan orang macam ni. Ini bila ni? Awal tahun 2000 kan, masa tu masih ada ANR manager lagi kan. Semua ANR manager bila company dia buat album, dia tahu ni lagu ni akan hit ni. So dia ambil dia nak buat lirik lagu tu lah. Lepas tu komposer pun kalau aku bagi dia ni buat lirik, nanti dia akan push lagu ni. Masuk lagi. Jadi sudahnya apabila ANR buat lirik, ANR punya lelaki buat lirik, ANR punya lelaki punya atuk buat lirik, kan? So mutu dia sebarang je lah. Lepas tu terus kita punya bahasa lirik kita semua going down. Tapi bila diorang semua kena buang kerja, diorang dah tak bekerja lagi situ, dia tak bekerja, tak ada orang panggil diorang. Because dia tak natural talent. Betul? Ya, dia bukan apa panggil tu? Pengkaji lah. Dia bukan orang yang deep yang baca buku, yang tahu story, yang storyteller lah sebenarnya. It's not a storyteller. Macam aku contoh aku dengar lagu aku kan. Aku cuba lewat beberapa hari ni aku tengok lirik-lirik kau lah, lagu-lagu kau. Dan aku fahami satu perkara tau. Engkau okey dalam English kan? Engkau punya bahan-bahan bacaan semua English kan? Campur-campur lah. Jadi engkau punya gaya bahasa tu, pemikiran kau tu dia akan lain sikit. Okay. Kurang Melayu ke apa? Dia bukanlah tak bagus. Dia ada angle dia yang tersendiri lah. Sebab apa? Apabila orang yang membaca English ni, dia punya pembacaan dia akan lagi luas. Ada banyak buku lagi untuk dia baca tau. Jadi bila dia banyak membaca, ada banyak lagi angle sudut pandang yang dia boleh buat dalam cerita dia. So kadang-kadang ada penulis lirik yang sekarang ni aku tengok, bukan aku nak banggakan English ke, bukan. Tapi masalah dengan English ni, English ada banyak buku yang kalau kita tidak menguasai English, kita akan kerugian alam-alam lain lagi tau, pintu-pintu ke dunia-dunia lain. So kadang-kadang macam aku lah, macam aku kan, aku banyak bila aku buat lirik lah, aku lebih kepada tersirat lah, tak straightforward lah. So orang tak tahulah macam mana kau tengok kan, sebab kau lagi terror. So aku most of the lirik aku tak in your face lah. Dia macam dia nak cerita pasal apa ni, kan dia macam so people can relate to their scenario lah. Macam orang punya adaptation of whatever my lirik tu dekat situasi dia kan, macam mana orang kaitkan benda tu. Macam aku tak terlalu, kalau lagu cinta pun tak terlalu cinta macam aku sayang kau, kamu macam ni kan. Meleleh macam ada different angle lah. Macam ni cakap lah, aku buka sikit benda-benda yang orang tak tahu kot. Aku cakap lah tersirat lah kan. Sebenarnya maybe the word is tersirat lah. Dan yang orang kekurangan sekarang kot asalnya kan. Urban lah tu. Tapi apa ni? Very urban. Very urban lah. Yelah, kurang Melayu lah. Kurang Melayu. Kan? So aku kena belajar lingkungan Melayu sikit macam kau. Tak, aku rasa kemelayuan tu dah ada dalam diri kita, dalam diri kita ni. Yalah, kita besar kat bandar kan. Kita besar kat sini. Kadang aku pernah fikir yang aku tidak berapa Melayu sangat tau, gaya aku dan sebagainya. Tapi ada satu seniman tersohor Malaysia, dia cakap, tak, aku lebih Melayu daripada banyak orang yang kononnya Melayu.
Siapakah itu? Siapakah itu? Itu aku cakap, ya. Sebab tu aku punya bahasa aku boleh menguasai bahasa Melayu itu sendiri. Walaupun aku bukan daripada sekolah Melayu. Kau? Seniman tu cakap kau lah. Itu aku paraphrasing balik lah. Aku paraphrasing balik lah. Tu, dia cakap aku punya Melayu kuat. Tapi apakah maksud Melayu tu aku tak tahulah. Melayu very apa tu? Sopan orangnya. Sopan. Okay. Kedengaran kan, macam aku juga tu sopan. Kan dia lebih touchy sopan. Melayu macam lagu Sumpah tu yang menang kan. So dia dapat elemen yang very touchy lah. Cakap aku dengar lagu ni aku I can feel you lah bro, macam tu lah kan. And then lenggok itu melodi lah. Tapi lirik tu kadang-kadang orang kata nak guna bahasa klasik baru nampak Melayu. Sebenarnya tak kot kan. Bila klasik kau capture serta-serta market je lah. Orang yang faham bahasa klasik lah kan. So sekarang kalau tengok mana ada orang buat lagu bahasa klasik lah kan. Orang dah macam tak layan sangat lah. Benda-benda tak faham malah layan lah. Sebab tu kebanyakan juga cakap urban music ni benda yang tak dia orang boleh relate dengan cepat, dia akan cepat lupa lah kan. Macam yelah as an independent band pun macam orang cakap ada je orang jumpa aku aku tak nak buat lagu cinta-cinta kan, yang semua orang suka kan, makcik-makcik tu suka. Cakap mungkin dari segi angle aku nak buat tu aku tak berkebolehan lah kan, ataupun satu lagi aku tak suka, ataupun satu lagi benda-benda mudah sangat cik. Konon-konon benda mudah kan, konon-konon tapi tak mudah pun. Bila macam dulu aku rasa alamak boring lah, lirik forward ni kan. Dia macam terlalu yelah, sebenarnya bila kau kaji balik macam kau cakap lagu Melayu kan, susah sebenarnya nak jadi Melayu ni. Susah sebenarnya kau nak bercinta, nak cerita pasal cinta dalam lagu. Sebenarnya susah lah. Betul. Betul. Kan? Kau nak sampaikan that feeling tu, tu orang rasa alamak patah hatinya kan. Susah. Memang. Sebab tu lagu aku capture satu market yang dia orang rasa most of my song ni macam rasa I try to create a sound yang uplifting lah. Macam orang rasa down tapi dia rasa dia ada there's still light at the end of tunnel kan. So, rasa macam kau jangan putus asa lah. Anything semua akan be alright. Macam tu. We'll be alright kan. Macam lagu aku buat lagu rapuh, aku buat lagu rapuh sepatutnya memang dah lebih pada devastated lah, habis. Dah sepatutnya dah habis. Tapi in the middle of song aku naik balik. Wow. And then masa aku buat tu tak terfikir pun semua benda ni. Tapi because dia datang dengan sendiri kan. And then bila kau dapat tahu feedback orang dengar cakap lagu ni lirik dia memang banyak orang yang cakap terima kasih lah, thankful lah bila dia orang relate to dia punya life story kan. Aku rasa macam sampai lah benda tu. Betul. Dia takkan dapat commercial punya tu attention. Misal bila kau kena guna otak sikit, nak malas lah commercial ni kan. Lama nak cerita pasal apa ni malah aku nak benda ringan je. In a split second aku dah boleh digest. Okay, done. Aku boleh enjoy. Yang filem Kill tu lagu apa? Lagu rapuh lah. Itu lagu rapuh tu So aku buat lagu rapuh tu masa director dia jumpa aku. Cakap nak lagu. So aku tanya dia buat lagu cerita pasal apa movie ni, aku tak tahu pasal apa cerita dia. Dia cakap aku nak cerita pasal cerita ni pasal bunuh diri. Cakap boleh cerita bunuh diri kat Malaysia ni. Situ kan memang stigma lagi. Memang macam ni kan. Boleh. Dia cakap buat je. And dia pun memang tu masa tu pun it started as a indie project lah. And then dia Prima beli apa semua tu jadi bigger kan.
So lagu tu based on synopsis yang aku tak tahu pun story macam mana, filem tu macam mana. Tapi somehow dia tengok cerita Kim tu. Belum ya. Alamak. So kau kena tengok cerita tu, then kau dengar balik lagu aku. Okay. Cerita Kill tu menang award kot. And then cerita Kill tu menang banyak gila award. Yeah. Then the song is the soundtrack. Menang best movie, best film, best director semua. Best song? Tengok cerita Kill. Ada menang best song tak masa tu? So best song apparently aku tak pergi hantar. Alah. Aduh. Aku tak tahu benda tu. Sebab masa tu this is my first song for a movie. Aku tak tahu pun boleh macam benda-benda tu lah. Kita independent artist tak ada label yang macam kena hantar. Kau tak tahu, kau tak tahu lah. Kalau kau tahu, kau tahu lah. Producer ada orang yang macam bagi tahu aku, kau hantar lah lagu ni. Aku terlepas lah benda tu. Masa tahun pertanding tu lagu yang menang best movie, best song for a movie. Lagu apalah, cerita budak-budak perempuan aku tak ingat. Adalah cerita-cerita budak perempuan yang macam betul asal lagu tak menang betul cakap kau tak hantar lah. Itulah cerita dia. Kan orang pun saya tak lagu tak masuk. Aku tak tahu pun nak kena submit sendiri semua tu kan. Yalah best as kan aku tak tahu. Kalau aku miss the opportunity lah. Mana tahu boleh menang, tak tahu boleh menang tapi tak boleh kata kalah juga sebab aku tak masuk. Iyalah. at least compete in the race lah kan. Ini tak sempat ikat tali kasut pun. So aku tak boleh kata lagu tu kalah. Producer tu sepatutnya hantar lagu tu. Dia hantar filem tu dan lagu tu ya. So betul. Rapuh ni kalau kita translate ke English dia jadi apa? Rapuh kecai lah. Kecai. Devastated kot. Fragile bukan Fragile lah, yes. Fragile lah. Rapuh, fragile juga. It's true. Ya. Banyak kot rapuh ni. Different angle. Itulah, what do you think of the song? Very good. Very good. Very cinematic Memang untuk cinema, memang untuk movie pun. Itulah dia. Kan? Engkau sebenarnya grow up kat mana Membesar? Aku banyak tempat Mula-mula jadi macam nomad lah. Masa kecil duduk lahir kat Seremban. Bapak aku arkitek. Man. So aku duduk masa kecil aku kat Seremban, betul pergi JP duduk Singapura. Lepas tu baru duduk kat Selangor lah, duduk KL lah. Dan kat KL pun banyak pindah-pindah macam tu lah. So most of paling memang budak-budak ni lah, budak-budak Selangor lah, budak Ampang lah. So aku memang besar kat Ampang lah. I see. Tapi macam zaman sebelum tu yelah macam merata lah, duduk tempat merata. Singapura ada, Johor ada, Negeri Sembilan ada. Negeri Sembilan dekat Seremban lah. Seremban lah. Town boy lah, town boy. Urban lah, tapi tak adalah urban pun. Urban lah, tapi tak adalah kita macam geng-geng budak urban je. Kita campur semua orang lah. Ya, Kau punya first instrument apa? First instrument? Okay, first instrument mula-mula sekali yang kau pick up instrument. Sama. Pick up lah. Apa triangle Apa benda tu? Nama betul dia? Triangle. Tak tahu, saya ting-ting apa. Entah, tak ingat nama dia. Lepas tu recorder lah. Aku first instrument aku pick up recorder. Aku main berceragam sekolah, sekolah rendah. Itu pun main-main je, tak main betul. So lepas tu main gitar. Beli gitar, pakai duit sendiri. Gitar pula kena buang. Kenapa? Cabaran zaman-zaman muda. Gitar kena buang dengan bapak? Kan. So itu lagi heavy metal bapak kau. Kan. Mak aku lah, mak aku buang gitar. Lepas tu aku
Belajar sendiri lah. Aku tak ada pergi kelas lah. Belajar sendiri lah, by heart lah. Kan? Itu dia lagi semangat lah. Lagi semangat bila kau benda-benda macam tu kau hadapi kan. Dah beli gitar ni, tu kena buang pula. Dan pergi belum nak belajar, kena pergi member pula kan. Tu yang gitar member pula cakap, alah kau bukan terror pun nak punya gitar aku. Selagi lah kau punya. Sial lah. Kau punya generation pun melalui benda tu Aku ingat aku punya generation yang last kali yang parents tak bagi main music. Aku rasa yalah bila tengok macam orang cakap millennials and then generation apa X Entah, aku tak pernah. Generation X, millennial, generation Y Aku is the last yang my generation yang last dua tu lah. Transition tu lah. We are the generation yang rasa transition tu lah. Yang dan lepas tu millennial. Lepas tu kau dia budak-budak apa budak ni kan semua jadi budak-budak yang zaman everything dah ready untuk diorang kan. Kita generation tester. Macam generation aku lah. Dan semua orang ni lah, korang lah kena test benda ni. Unipick kan korang ni kan. Benda-benda ni kau kena lalui. Aku generation tu lah sebab tu kau dapat rasa macam apa aku boleh relate dengan kau. Dan aku boleh relate juga dengan budak-budak. Correct. Generation. So kan aku in the transition tu kita tahu dulu macam ni. Kita tahu mak bapak kita dulu macam mana. Aku tahu lalui hardship semua lah. Before kita tak semudah dulu lah. Macam main band pun tak semudah sekarang lah. Main band kau kena dulu still lagi kena bawa demo, kau nak pergi jumpa organizer, nak main gig show kan. Bang, ni band saya bang, boleh main organizer, boleh main gig tak? Okay, nanti kita orang call ke benda kan. Zaman-zaman tu lah. Kau kena nak kena ada mesin, kau kena berada dalam mesin. Kau kena lepak dekat CM, Ki Bintang semua tu lah. Kau kena baru ada macam okay lah band kau boleh main. Macam tu. Baru kau iktiraf lah, recognize lah. Macam zaman sekarang ni, kau ada lagu, kau ada ni. Dan kau ada chance lah. Zaman dulu tak ada. Betul. Kau kena lalui lah benda kesusahan untuk menjadi band ni. Kan? Kau punya generation melalui benda tu rasa walaupun macam kita macam zaman-zaman kau, zaman-zaman Dato' M semua tu lagi struggle tapi dia tu zaman tu lain. Zaman tu bagi aku lah, zaman tu adalah di-conquer oleh label. Kan? Macam aku nak kata ni independent underground lah. Major zaman label. Tu underground. Major label lah kan. Underground ni zaman tu dia tak memang underground lah. Mungkin zaman tu ada underground tapi dia memang underground lah. Orang tak tahu pun dia orang ni ada. Right. Macam zaman aku ni underground orang tahu tapi orang tak ambil tahu. Macam just put aside lah until they rename it as independent. Kan? Then we conquer the mainstream. We penetrate the mainstream dan barulah dia orang kata mana budak-budak datang. Budak-budak ni has been around cuma tak diketengahkan. Underground. And then you become the mainstream. Yes. Dia table lah kan. And then dia merge lah sekarang ni. Sekarang ni dah tak ada lah ni underground ke benda semua tu. Sekarang the scene is still around lah. Tapi kau tak boleh kata lah kau underground lagi pasal internet semua dah ada kan. Dan actually kau dah boleh set community lah. It's more like a community lah. It's whether kau nak bagi community yang lebih besar ataupun kau nak main within your circle. Betul. Aku hanya boleh relate keadaan ni dengan apa tau. Generation sekarang ni ialah generation Tumblr. Walaupun Tumblr dah tak boleh lagi gambar-gambar lucah. So generation aku pon dia tengok daripada VHS. Generation kau tengok VCD. Ke generation kau DVD? Mana satu? Bila kau time VCD. Masih tape lagi. Masih VHS lagi. Come on, kau takkan. Rasa macam aku transition tu masih VHS lagi. Ya ke? Betul. Masih VHS lagi. Dia CD aku memang collection cerita-cerita lain lah. Cerita-cerita lain. Debbie Does Dallas ada? Okay, aku nak tahu. Generation kau Ron Jeremy ke Rocco Siffredi ke siapa? Bahaya lah cerita ni. Bahaya. Tapi okay lah. Generation kau masih VHS lagi lah.
Lepas tu baru masuk VCD. Kita masih layan VHS. Zaman aku, zaman yang testing lah. Okay, zaman ni kita nak keluarkan CD. Tu macam shit lah. Tiba-tiba kau nak kena tukar device. Nak kena beli CD semua sampai kan. Oh, kau dah lepas 42 lah umur. Lepas dah 40? Belum lagi. Muda lagi. Tak, itulah tu, takkan lah kau masih kau time VHS, lepas tu nak kena tukar teknologi kepada CD. Betul. Masih lagi. Aku VHS tu tahu bila lah. Masa aku darjah 3 masih lagi VHS. Darjah 4 masih VHS lagi. Awal lah kau tengok Blue. Darjah 6 masih VHS lagi lah. Darjah 6. Darjah 6 dah boleh. Darjah 6 dah boleh kan. Tapi lagi. VHS dulu kan, siapa yang melalui zaman VHS tu, kalau tengok Blue malam-malam kan, tiba-tiba bapak kau balik ke, mak kau keluar pada bilik ke kan, nak nyorok kan VHS tu susah betul, tekan eject, kedapang. Satu rumah tahu kau tengok Blue. Betul. Aduh. Itulah budak-budak zaman sekarang tak melalui keadaan tu semua. Semua tengok dekat phone. Semua dekat kan. Handphone ni sekarang. Itulah. Senang hidup lah kak. Itulah. Itulah, dulu susah kot. Kau nak beli pun susah. Yep. Tu lah, kita pasal apa dia? Kita cerita pasal gig tadi. Kau kena tunjukkan kau punya produk kepada promoter, apa panggil, empresario. Aku dah cerita ni lah tu kan, lebih kepada keadaan artis, the type of artis yang ada sekarang lah kan. Macam kau tengok sekarang, siapa-siapa boleh jadi artis. Lepas tu sibuk nak jadi artis, dia tak tahu artis ni apa kan. Siapa-siapa nak jadi artis. So yang so called influencer pun consider themselves as artis kan. Itu macam host pun nak jadi artis kan. So dia dah jadi macam artis ni apa sebenarnya kan, apakah. Yalah, talent as a host, so of course it's an art juga, tapi dia tak di-consider as artis, betul tak? Kan, so generation gap in terms of survival sekarang ni dah susah sikit lah. Aku tak tahu macam nak cakap. Pasal aku nak cakap artis-artis lama sekarang kata susah nak survive, lagu-lagu tak dimainkan kan. Tapi zaman dulu lagi aku rasa susah kot kan. Zaman sekarang ni senang apa. In terms of lagu kau nak di-publish di mana-mana kan. Macam kau dulu zaman dulu ada album sampai 50 kata kan. Berapa orang yang kau boleh reach? Tak? Zaman dulu. Walaupun lagu tu, album tu dikeluarkan di kedai-kedai, tapi in terms of reach, berapa orang yang beli CD? Berapa orang yang betul-betul akan beli semua CD kat kedai tu? Tak ada pun kan. Betul. Reach tu, in terms of reaching tu susah lah. Tak semudah sekarang lah. On average, sekarang lagi mudah tu. Paling tinggi on average 200,000 kot. Kan? Sekarang million. Sekarang orang keluar satu hari lagu ni dah, besok dah 2 million views lah. 1 million views macam. Ya betul ni kan. Orang Malaysia ni views tu because orang yang tengok tu pun tengok secara free. Dia tidak berpisah dengan wang dia untuk menonton kau. JB. Dengar? Macam mana? Okay. Dia tak ada. Kita tengok kat YouTube dulu sah kita tengok kat YouTube free je apa konten yang ada tu kan. Jadi memang dia boleh reach lagi bigger audience, tapi as the provider, as the content provider or as the artist, kau tak untung, kau tak gain apa-apa pun daripada apa yang kau hasilkan tu. Ataupun kau so dia pergi balik kepada ni lah, appreciation lah. Kau tak really appreciate lah kan. Betul tak? So benda tu yang betul diajar di sekolah-sekolah
untuk our generation lah. Hmm. Music appreciation. Kalau kita tengok macam Jepun, Korea semua dia dah start lah. Budak-budak sekolah semua dia ajar music, dia untuk appreciate music. At the same time dia ajar music negara diorang. Ni music heritage lah, whatever yang diorang kena tahu lah, this is our music yang since dulu. Macam sekarang kau rasa tak ada kot. Sekolah ada ke syllabus pasal lagu-lagu tradisional Melayu Ngau semua tu ada ke? Aku rasa tak ada kot. Subjek ni kot kan. Music and art appreciation tidak sesuatu yang bukan diajar sangat lah di syllabus pembelajaran kita. Sebab tu bila kau appreciate, then you willing to pay. Kan? Betul tak? Willing to preserve, willing to macam apa-apa aku cakap pasal muzik aku, mana boleh? Macam tu lah. So bila kau tengok dekat macam Indonesia kan, dia really appreciate music dia punya local music lah. And so sebab apa aku rasa pendahan lah. Tapi diorang boleh je nak dengar lagu international, tapi dia lebih appreciate, dia lebih jaga. Kalau kau macam pergi kedai-kedai CD pirate kat sana kan, tak ada CD pirate lokal. Pirate memang ada, tapi bukan pirate lokal lah. International. Bila kau tanya kan, international lah. Kau tanya, bila kau tanya macam contoh artis Indonesia ni, ada tak CD yang ni, yang bajakan dan bajakan pirate kan? So dia kata, lokal tak ada bajakan lah. Dia kata, ada, lokal tak ada. Semua lokal semua original. Tapi dia jual murah. So orang tak ada rasa larat nak beli kan. Dan dapat yang dia dapat appreciate lah benda tu. Pasal benda tu murah dan sangat accessible lah untuk dia orang. Kita dulu CD pun mahal RM30. Betul. Orang jual CD lah belah-belah ringgit je. Lokalnya CD on average berapa dulu kita jual? Dulu 35, 30. Iya. Wow, tinggi juga. CD lah. 40, ada tinggi juga. And then sekarang dah turun 25, 22, 20. Dah turun lah. Value of CD dah tak ada kan, dah turun lagi. Tapi certain album ada value, dia macam mahal lah. Sebab ada collector kan. Tapi yang beli CD masih ada. Yang collectors lah, yang really appreciate lah. Generation zaman sekarang ni, diorang tak really beli CD pasal dia nak dengar. Dia macam more like I want to collect this, I want to have this. I want to own it I want to own it. Yang beli CD ni, I want to own it, just want to aku ada benda ni. Macam kalau kita sekarang aku tanya budak-budak ada beli CD ada, tapi tak buka pun lagi. So diorang tak macam kita dulu, macam buka kaset balik rumah, layan, buka ilik, lagu, nyanyi kan. Nak tahu lirik apa, lagu ni, lirik salah dia nyanyi kan. So diorang tak dapat feel that tu lah kan. Dia tak dapat dia punya kenikmatan dia lain macam beli kaset, beli CD, enjoy benda tu lah. So sekarang more like, ada still lagi orang beli CD, cuma more like a collectors lah. Dia beli tu, and then orang beli vinyl, dia nak tunjuk macam lebih kepada upgrade sikit lah. Okay, vinyl lah mahal sikit. Aku macam, aku ada vinyl player, rasa macam cool sikit lah kan. Lebih sikit lah daripada CD. Sejenis status symbol juga lah. Status symbol lah, of course, yes. Dulu memang murah vinyl kan. RM10, RM9 kan. Ya. Murah. Agak dalam RM60 jugalah. Itu pun tak mampu nak beli. Bila sekarang ni? Dulu. RM60? Dulu. Masa 80-an dulu lah. Zaman 50-an lagi murah lah. Zaman aku 80-an dulu. Aku ingat dalam RM60-70 juga. 60-70 dalam. Yelah kan. RM60 ke? Aku rasa dia RM30 tu kot. Aku tengok ada tenaga tu. Aku beli yang few zaman tu yang tak adalah sampai RM60. Vinyl sebenarnya aku tak pernah beli lah. Aku ada vinyl player tau dulu. Dalam bilik aku sendiri. Tapi beli aku memang tak mampu beli. Kalau beli masa time tu pun beli pun, kalau suka sangat beli CD. Kalau tak pun kaset je lah. Tapi sekarang ni engkau subscribe pada macam Spotify atau Apple Music dan sebagainya? Sekarang ni aku bertindak.
besides playing music, aku juga bertindak sebagai consultant digital solution lah, digital solution. So aku ada subscribe, dan dulu aku punya kerja masa ke Celcom dulu pun memang kerja aku memang kena menghadap all this music platform kan. Dan memang subscribe lah to those players lah. Yang dan Celcom dulu tu apa nama dia, aku lupa. Yang Yonder. Yonder. Dah mampus. Tapi tadi yang aku nak share tadi tu, yang streaming platform ni, bila aku dah subscribe kepada Spotify dah berapa tahun dah, 3-4 tahun aku ingat dah. Sebulan 22 ke 24 ringgit. Tapi the whole family je lah boleh dengar. Kan? Family. Yang family ni. So anak-anak aku ada anak yang umur 22 tahun, umur 20 tahun kan. So diorang semua boleh pakai lah, dengan anak kecil aku semua, bini aku. Tapi bila aku beli Spotify, bila aku start subscribing pada Spotify, sebenarnya pembelian CD aku pun meningkat tau. Sebab kau adalah generation appreciate. So kau time tu kau suka, so kau nak beli, nak enjoy dekat tempat lain, betul tak? Dan kau ada buying power lah, tu je lah. CD ni, membeli album ni pada asasnya adalah satu pembelian emosional lah. Kalau kau suka sangat satu album tu, baik harga dia RM20 ataupun RM35, kalau kau nak, kau beli juga. Kau tak kira dia 20 atau 35. Dia adalah satu yang kau punya emosi, kau nak beli betul-betul. Kau boleh relate, macam mana pun kau nak beli. Kau boleh relate dengan apa yang artis tu nak sampaikan. Lepas tu kau nak beli. Satu, kau nak beli because kau boleh relate, kau boleh memahami album tu, perasaan dia apa. Dia lebih kepada ni lah, association lah. Association ya. Ya, betul. Kau boleh associate dengan that artist. Dan satu lagi, dia melambangkan identiti kau. Macam kita ring back tone bukan kita yang dengar lagu tu, orang tu yang dengar lagu tu. Bukan kita yang dengar lagu tu. Tapi sebenarnya apa yang kita nak sampaikan ialah kepada orang tu, inilah aku. Lagu yang kau dengar ni, inilah image aku, inilah karakter aku, inilah watak aku. Inilah identiti aku. Itu yang aku buat dulu dekat Celcom. Aku rebrandkan benda tu. Instead of ring back tone, dia adalah ID tone kau. Dia adalah identity kau. ID tone. So orang dengar, Mamat ni dangdut lah kan. So dia boleh agak dah, this particular person macam easy going lah kalau dengan dangdut macam tu kan. Kan? Ataupun kaki joget ke kan. But yelah, itu yang aku cuba. Aku dah dapat launch semua tu lah, dapat lah capture juga. Tapi being the DJ yang dengan teknologi semakin banyak, benda tu orang semakin dilupakan lah. Orang dah tak beli pun pasal dia lebih consumption dia lebih kepada orang yang dengar, bukannya orang yang beli bayar. Aku bayar ni nak tunjuk idea aku kat kau kan. So macam banyak kerja macam, tapi sebenarnya dia adalah macam fashion juga. Kau beli mahal ni nak tunjuk kau pakai macam ni, gaya kau untuk orang tengok. Bukan orang tu beli kau hip hop, aku belikan kau baju ni. Tak ada pun. Dia konsep tu orang tak faham sangat kan. Betul. Alright. Aku agree betul. Dia lebih kepada music ni, lebih kepada to show who you are lah. Macam kau sekarang sejuk kan. Sejuk. Tapi memang sejuk macam hip hop kan. The Weeknd, so kau dah dengar lagu The Weeknd. Yes. Macam aku pakai baju Aida Jebat. Aida Jebat Force. Aida Jebat. Gembira hati Melaka Boy tengok. So ni masa aku Aida Jebat bagi sebagai masa buat kerja dengan dia dulu lah. Apa? Masa buat kerja? Okay. Ada job sikit lah. Ni masa bagi.
Itulah. Kan? So tadi tu cakap lah, platform-platform yang ada streamingnya platform ni, walaupun aku bayar bulanan streaming tu, tetapi bila aku jumpa dengan album-album yang aku minati, memang perasaan aku nak beli benda tu. Cumanya tapi lewat masalah streaming platform ni kan. Nombor satu kat Malaysia masih YouTube tau. Macam mana masih YouTube, okey. Sebab free. Nombor satu sebab free lah. Music ni apa-apa lagu orang akan cari kat YouTube sekarang. Nombor dua adalah Spotify, Joox dan so on lah kan. Deezer apa semua. So sebab apa, YouTube ni dah jadi macam Google lah. Jadi, sebab tu memang dia own Google pun. So dia jadi macam, aku nak cari lagu ni. Orang akan cari dekat YouTube dulu. Orang akan cari dekat Spotify dulu. Betul. Orang akan cari kat YouTube mengharapkan ada visual. Tak ada visual akan dapat tengok lirik video ke apa semua tu. So bila YouTube adalah, sekarang ni baru adalah YouTube Music kan? Dulu tak ada. So YouTube adalah platform bukan muzik. Kan? Kau faham maksud aku? YouTube bukan platform muzik. Dia adalah platform video lah. Apa-apa saja video. Right. Macam orang akan gunakan YouTube ni sebagai search engine saja untuk cari lagu, particular song. Macam dia tidak disogokkan. Dia dari segi sogokan tu lain. Macam kau dengar Spotify kan, dia disogokkan kau, kau tengah dengar artis ni, cuma kau dengar artis ni pula. Dia lagu dia lebih kurang. So dia dapat shape kau macam mana, dia dapat capture kau punya interest, dia akan sogokkan lagi. Betul macam ni, banyak CD aku beli sebab aku suka ni, plus ni. Kan macam dan macam YouTube sendiri ada juga recommend next song, tapi dia tak more like next song yang berkaitan. Dia apa saja random lah yang mengikut algoritma dia. Trending ke apa kan. Cuma sekarang YouTube Music ada lah, cuma aku tak explore lagi. Aku rasa dia orang going that route lah. Nak jadi music streaming platform lah. Dan bila lagu ni, macam kalau keluar lagu, orang cakap, aku nanti kat YouTube lah. Tapi kalau kau tak wawarkan benda tu berlaku di YouTube, orang tak tahu lah. Ya, betul. Macam dulu launching ni adalah important. Kan, macam launching single ke apa kan, album ke. Sebab kau nak beritahu ada benda baru. Sekarang YouTube dia akan wawarkan kepada siapa yang membayar kat diorang. So aku akan letakkan kau buka YouTube je aku nampak benda ni. Kan? Dan macam tiba-tiba kau tak ada pun pernah dengar lagu artis ni, tapi ada je dalam kau punya belah kanan tu kan. Itu dia yang disogokkan kepada kau based on marketing planning diorang lah, duit semua lah. Tapi sekarang dia tak ada pun based on kau punya minat. Macam kau dengar The Weeknd kan, tiba-tiba Weeknd ada lagu baru lah, dia tak ada pun dia cakap ada ni adik Weeknd, dia tak ada pun cakap tu. Dia lain lah. Spotify, Deezer, Joox semua tu dia adalah platform lah. Dia akan cuba shapekan kau untuk dengar apa yang kau dengar je. So daripada data tu data tu dia akan bagi whatever yang related lah. Yang kepada kau punya interest kalau macam Spotify ni. Tetapi YouTube akan bawa engkau kepada siapa yang membayar mereka, yang bayar macam YouTube. Betul. YouTube kau mula tengok YouTube lagu betul kau buka UG pula. Lain kan. Ya. Aku masa Spotify aku masa sekarang ni aku 51. So masa salah satu tahun tu YouTube telah keluarkan senarai lagu yang paling banyak sekali aku dengar tau. Artis mana yang paling banyak aku dengar? Kau percaya tak? Number one artis aku ialah Justin Bieber. Kau selalu dengar Justin Bieber Okay. So bila aku tengok balik senarai-senarai dia kan, ada Justin Bieber, Charlie Puth, masa tu Ed Sheeran pun baru keluar kot. Ini Justin Bieber album Purpose.
Nah. So Album Purpose best. Suka. album tu bagus. Suka. So Album tu bagus. itulah dia. Album tu dia menukar Justin Bieber. Age aku, tetapi aku demografi aku, tetapi aku punya number one artis ialah Justin Bieber. Memang tak kena dengan demografi kan. Tapi album tu sesuai untuk semua age. Album tu. Ke? Album Purpose tu well produced. Dia memang very dia cover semua age tu. Bagi aku lah. Dia ada lagu yang sama budak-budak dia, ada lagu-lagu yang kecewa dia, ada lagu-lagu yang orang yang relax orang. Album Purpose tu memang album yang bagus lah bagi aku. Bagus. So tak surprise lah kau selalu dengar. Paling kau dengar album yang lama-lama dia tiba-tiba To Talk album dia kau dengar. So something wrong lah. Something wrong. Tapi dia punya konsert aku pergi tengok tau. Kat mana? Stadium Merdeka kot. Kat sini? Kat sini. Lepas tu hari hujan. Tapi itu sebelum Purpose. Yelah, masa dia datang Malaysia tu aku tengok. Kau beli tiket? Yup. Sangka? Kalau tahun berapa, 2013 ke, ada gambar aku dekat Facebook keluar tengok Justin Bieber siap buku Belieber tu. Dulu aku selalu train Brazilian Jiu-Jitsu lah masa time tu. So malam yang Justin Bieber perform tu aku tak pergi training lah. So aku punya coach cakap, kenapa semalam aku tak datang training? Aku tengok Justin Bieber. tak boleh nak cakap apa kawan. So you are a believer. Yeah, I am. Kau memang suka lah beli Justin Bieber sebenarnya. Kan? Anak masa tu anak aku umur 10 tahun ke 11 tahun dia peminat Bieber. So bini aku belanja lah nak pergi tengok Justin Bieber. Aku terpaksa lah pergi jaga budak-budak. Wah, aku seorang je 40 tahun lebih, yang lain semua budak-budak teenagers. Tapi album Purpose tu memang sedap. Memang aku suka. Satu lagi aku layan Bruno Mars. Yes. Aku suka artis yang boleh dance. Cita-cita aku dulu memang nak sesuai dengan watak tu. So kenapa banyak streaming device Celcom pilih Yonder? Itu aku tak faham. Itu macam cap ayam dah nak terlungkup kau orang pergi ambil. Maxis ambil Spotify kan ke Digi. Dia cerita dia macam ni. Aku tak boleh nak cerita sebenarnya. Dekat benda ni. Dia terlalu confidential. Nanti kita kena saman ke kau kena non-disclosure agreement punya breach ke apa. Dia ada sebab dia kenapa Yonder dipilih lah. Ada sebabnya Dan inilah dia cerita off record. Aku masa tu aku pakai Celcom, aku dapat free. Cakap apa hal aku nak dengar ni, sound dia punya quality rendah. Lepas tu dia punya choice of dia punya katalog dia pun tak berapa bagus. Lepas tu interface dia tak cantik. Aku rela bayar Spotify. Betul, dia not even a player lah masa dia keluar tu. Dia macam a new player lah. Dia bukannya pencabar. Dia adalah macam tiba-tiba nak masuk dalam English Premier League macam tu lah. Sekali nak masuk kan. Tapi dia macam Manchester City lah. Dia beli semua player. Dia masuk macam tu lah. Tapi tak boleh lah. Manchester City masih bertahan sekarang. Siapa lah? Chelsea zaman-zaman happening. Kan. So dia dipilih pun sebab association lah. Dia nak rasa macam benda ni datang daripada US. Benda US adalah bagus. Tapi sebenarnya tak. So
Ada je yang local player yang bagus tapi tak diberi kesempatan. Masa aku buat evaluation tu ada juga local player yang getting there nak jadi macam Spotify tapi maybe sebab resources tak cukup kan. Kalau dia orang ada cakap resources aku rasa dia orang boleh pergi kot. Macam dekat Indonesia kita dapat tengok player dia orang ramai tetapi yang champion local players. Of course Spotify survive, then ada Joox semua tapi local streaming player dekat Indonesia dia punya lain macam dia cater kepada rakyat dia lah. So bila orang lebih faham benda tu, ada value-nya tu, orang lagi suka lah. Kan? Benda-benda tu lah. Macam Joox sendiri, Joox masa aku buat evaluation tu, Joox baru nak masuk Malaysia, belum masuk lagi lah. Dan Joox ni daripada Tencent ni yang buat WeChat semua lah. Oh, China So dia orang dekat China. So dia orang dekat China nama lain. Apa nama dia? Aku lupa. So dia tak pakai nama Joox tu. Joox tu cuma dia pakai di Southeast Asia je. Di Malaysia, Thailand, Singapore, Brunei. Tapi dekat China, dekat belah sana it's the same product, cuma nama lain, branding lain, colour lain semua tapi it's the same product. Dia adalah Tencent punya company lah yang buat WeChat. Tencent ni dah jadi macam dah jadi Taiko lah. Dia jadi semua benda dia dah cover. Dia dah jadi lebih kepada dia dah cover macam Grab semua tu, dia dah tapau lah. Dia dah semua benda feature-feature semua dia ada, dia orang ada. So dia orang dah cover music, dia orang dah cover Grab, dia orang dah cover e-hailing, dia cover e-wallet apa semua dia cover lah. So kau pernah buat evaluation Joox? Kena buat ini company besar, mana boleh main. Kan kena buat evaluation, kenalah justify kenapa kau pilih semua ni. Masih Yonder juga yang menang. Anyway, local produk apa yang ada pada masa tu? Ataupun sekarang ni local streaming tak ada lah, tak sebab lah. Sekarang local produk yang streaming tak ada yang survive pasal dia orang tak pesu kot. Kalau dia orang pesu and then with good resources, katalah Selcom ambil dia, okay kita pump contohlah Selcom pump duit 20 juta untuk kau hidup berlawan dengan Spotify, Deezer apa semua lawan kan. Rasa boleh hidup. Ada chance hidup sebab dia masalah besar dia adalah rights. Masalah besar streaming ni adalah rights. The right to play lagu-lagu artis yang mana? Macam tu Yes, royalty lah. Rights dan royalty lah. Macam kita telah dikencing oleh Spotify dengan baik sekali kan. Artis lah, tak buat artis lah. Macam mana tu? Sebab dia bayar royalty sikit je. 0.0002 per stream je tu kan. So and then this is not us lah. This is Spotify dekat Europe yang orang dah agree. The whole world agree macam tu. Sampai ada tahun 2 tahun lepas kot dia orang nak lawan, nak review balik royalty punya rate ni kan. Sebab masa mula-mula Spotify keluar pun dia orang pun bukannya big player, dia orang pun unknown juga. Tapi dia orang bill lah benda tu, bill kat Europe, and then dia pergi US, lepas dia pergi Asia, dan dia conquer the world lah sekarang kan. Lepas tu macam tiba zaman tu Jay-Z pun nak buat dia punya sendiri, Tidal kan. Aku rasa Tidal tak kan, tak masuk Malaysia semua. Dan tak, aku rasa aku boleh je beli Tidal sekarang, tapi it's not a big player lah. And then from Korea ada KKBox. KKBox ni dia ada feature yang lebih best daripada Spotify. Tapi dia tak strong lah, dia strong kat Korea lah. Dia tak strong nak menang kat Malaysia lah. Dia ada satu presence sekejap lah, dia orang pun tak boleh nak lawan. So yang big player kat Malaysia sekarang ni adalah Joox dengan Spotify lah. Joox pasal apa dia jadi big player kat Malaysia? Dia localize. Maksud localize lah. Banyak lagu-lagu lokal yang dia provide. Dia, kalau kau buka Joox sebenarnya dia lagi best lah daripada Spotify. Ya. Wow, gua tak pernah try. In terms of features, in terms of cara dia adapt kepada kau. Pasal apa tau? Spotify dia adalah ikut lah Europe punya mall tu, dia akan ikut lah macam apa benda yang kat sana kat sini. Tapi adalah carta-carta lagu Malaysia apa semua tu dia buat lah.
baru dia nak start buat kan. Macam Jux, kau tengok dia boleh pilih bahasa Melayu, dia boleh pilih dia boleh highlight all the local artist, dia akan tunjuk kau yang ni yang adalah yang top semua. Dia lain sikit lah, dia features dia lebih lah, lebih banyak lah daripada Spotify. Tapi orang tak tahu sangat, mungkin sebab Jux tak promote benda tu. Aku tak nampak punya orang buat iklan ke apa benda semua. Sebab mungkin orang tak berapa aware lah. Mungkin benda tu yang Jux boleh tengok lah. So Jux kalau dengar ni boleh bagi aku sikit. Dan Spotify dia kat Malaysia tak ada presence. Dia kat Singapore. So apa yang Singapore dia akan copy lah kat Malaysia ni. Dia akan guna pakai ke Malaysia sekali kan. So kita satu lagi menang pasal Spotify menang pasal apa, katalog lah. Katalog dia lebih besar. Mungkin itu satu kemenangan lah. Macam korang nak lagu-lagu yang obscure gila babi yang macam kau rasa takkan ada, Spotify ada. Macam tu kan. Dia rare lah. Dia dapat katalog yang rare. Tapi ada je katalog yang top yang Spotify tak ada. Yang mungkin macam aku ni tak ada Spotify tapi kat YouTube ada. So orang pun tak kisah sangat. Asalkan dapat access the song lah. Macam zaman dulu kita tak jumpa CD tu, terfras lah, pergi semua kedai tak ada kan. So bootleg lah betul. Nak beli online. Bila tak jumpa original terpaksa beli cetak rompak lah. Menjadi cetak rompak. Beli cetak rompak ataupun ada duit beli eBay lah kan. Beli order kat member overseas semua kan. So bila kita dapat produk daripada overseas tu, kita rasa macam inilah CD yang kita paling sayang sekarang. Betul. Kan. Printed in Germany. Kan. Sekarang lain sikit lah. So in terms of digital platform ni, Malaysia growing. Orang dah start aware, orang dah tahu. Tapi pasal apa? Word of mouth. Spotify. Kita pun duk jual Spotify je. Betul. Kan? Pasal apa? Dia jadi macam norm lah. Kalau kau tengok kan, cara marketing Spotify macam mana? Bagi tahu aku. Aku pun tak tahu. Aku tahu je memang aku pakai Spotify daripada dulu sampai sekarang. Macam tu lah jadinya. Okay. 2 bulan ni aku pakai YouTube. Aku nak try YouTube punya, YouTube Music. Tapi apa marketing strategi dia? Tak ada apa strategi pun. At first aku started out aku pakai YouTube punya premium. Lepas tu dia ada offer. Kalau bayar tambah lagi berapa ringgit dia, kau boleh dapat YouTube Music as well. So aku try lah YouTube Music. Tapi it's about Spotify, dia punya interface tu. Either interface dia bagus ataupun aku dah familiar dengan Spotify punya interface. So yes, navigation adalah important. Dalam app ni ada benda-benda yang aku buat evaluation lah kan. Navigation ni dia kena intuitif lah. Intuitif. Kau tak payah diajar untuk guna benda ni. Correct. And kau akan tahu sendiri. Kau buka je kau dah tahu nak pergi mana. Itu adalah app yang bagus. Kalau kau buka, kau dah intuitif lah nak pergi mana, nak cari lagu, nak dengar lagu, dah tahu lah kat mana. Then kau menang. Bila terlalu banyak benda tu, cakap nak kena tengok tutorial lah pula, nak kena belajar pula kan. So kau jadi malas lah, delete lah app ni. Betul. So Spotify menang tu in terms of interface, in terms of navigation lah, senang nak cari kat mana. Even Apple Music pun tak boleh kalahkan Spotify. Ya ke? Macam mana Apple Music punya performance? Keadaan Apple Music kedudukan? Apple Music dah down. Apple Music baru sebenarnya. Tak adalah baru sangat, dah beberapa tahun lah. Dia lambat lah. Dia orang daripada iTunes. iTunes punya modul adalah menjual lagu tu, kau download, kau bayar, kau own. Yep. So Apple Music stream. Dia lambat lah nak pergi ke streaming. Tapi growing lah. Tapi dia limited to Apple users lah. Kau tak pakai Apple, tapi dengan macam Spotify, dengan Android Spotify pun kau boleh download Apple Music kan? Sekarang ni? Boleh. Ya ke?
Ya. Dulu tak boleh lah. Aku tak tahu sebab aku tak guna Apple. Tak tahu sekarang mungkin boleh kot. Tak tahu lah. Aku Tapi rasa dulu memang dalam boleh. masa setahun ni aku punya phone yang Android masa aku subscribe Apple Music dulu. Aku download Apple Music di Android phone. Oh, okay. Thanks for the info. Aku tak tahu sebab aku tak ada Apple. Engkau punya sorry. Engkau punya Aku audio tak ni tahu. audio kau ni ada macam bunyi gelombang-gelombang sikit. Kuduk. Macam mikrofon kau berlanggaran. Okay tak? Okey. Ada kipas Kipas. Kipas lipas. Okay, tadi yang Apple Music tadi. Ya, kau boleh gunakan di Android phone. Tapi Apple Music punya sound quality aku suspect higher apa bimat dia tinggi juga lah. Dia punya sound very bagus. Very good. Dan betul lah. Boleh lah. Dan aku tak tahu. Dia mahal. Dia berapa ringgit yang kau bayar dulu? Aku rasa lebih kurang dengan Spotify juga. Dan aku guna family juga. Aku ambil mana yang aku boleh share dengan anak aku. Kadang I see. Okay. Aku tak boleh nak komen sangat kena tengok Pasal dulu aku tahu dia limited kepada Apple lah kan. Sekarang dah boleh pakai dekat PC pun boleh ni. PC boleh, dekat Android boleh. So dia dah tahu game tu. Limitation dia dah buka Macam dulu dia very limited kan. So dia dah trying to play the game kan. I see. Tapi itulah macam kau cakap tadi. Familiarity lah. Kau familiar kat mana? Orang macam Spotify, kenapa dia menang kat marketing? Kenapa? Macam mana? Tak tahu. Spotify started di mana dia buat iklan ke apa benda semua. Sekarang ni mungkin ada few, tapi dulu tak ada pun. So dia senang je. Dan aku pun terpedaya lah. Dia menggunakan word of mouth daripada artis sendiri. Artis sendiri yang cakap, listen to our song on Spotify. Listen to our song to Spotify. Semua artis bercakap. Dan berjaya lah dia orang. Berjaya lah dia orang tanpa mengeluarkan bajet untuk marketing. Artis sendiri yang jual artis ternama tu cakap kan, listen to our song on Spotify. Betul juga. Our song will be, the single will be out on Spotify. Sampailah orang dah biasa kan benda tu. Spotify adalah tempat kau cari lagu. Dan jadi essential kepada kau. So Joox mungkin nak buat tapi lambat lah. Listen to our song on Joox. Macam Joox ni benda pula. Macam tu kan. Betul. In that sense, Apple pun gagal dapat that kind of word of mouth. Listen to our song on Apple Music. Tak ada lambat. Dia dah strategi tu dah dibuat oleh Spotify dulu. Yalah. Spotify telah brand dia punya produk macam mana Colgate brand ubat gigi. Dulu ubat gigi Colgate. Lepas tu kalau apa gas tong gas dulu panggil apa? Esso mobil. Kalau aku tak tahu Pak. Kalau plastik kontainer Tupperware. Yes. Maggi instant noodle Maggi. Kan? Dia jadi branding lah. So dia jadi brand itself lah. Kau tak payah nak jual lagi. Tapi mungkin lah to some places mesti kena buat lagi kot. Tapi developing countries tak payah dah. Orang akan tahu dah nak bagi mana. Kalau lagu kau tak dekat Spotify, kau miss out. Iya. Cakap pasal branding ni. Kadang-kadang aku sakat anak aku tau. Anak-anak lelaki aku. So aku akan pergi ke McDonald's. Aku pastikan anak aku ada sebelah kiri kanan ke apa kan. Lepas tu aku akan order ayam goreng. Nanti dekat cashier McDonald's tu aku cakap, itu bagi Kentucky satu. anak aku malu ya. Branding kan ayam goreng tu Kentucky. Lepas tu diorang faham lah tu. Kan? Sebab
Dia dah tahu lah dia punya stigma. So Kentucky satu. So Tidal JC punya Jay-Z yang buat. Jay-Z dengan Beyonce dengan artis lain kot. Tak tahu saya jual ke apa tak Tidal tu. Yang aku tahu dulu masa aku buat tu dia buat. Kawan kita Norman Fajrul. Tahu? Yes. So dia beritahu aku itu ni. Sekarang ni yang latest sensation adalah G5. Bukan hi-fi. Apa tu? G5? G5. G as in China, Chinese. G5. 5 as tak. Macam hi-fi, high fidelity kan. G5 Chinese fidelity ke apa, aku tak tahu apa yang G tu stand for. Tapi dia menggunakan Tidalnya platform. G5 ni ialah player. Macam Walkman, macam MP, mini D semua tu kan. Sekarang ni dalam bentuk G5 ni. Dan apparently dia give very high sound panggil apa? Fidelity ke. Resolution ke ataupun dia punya beats per second tu tinggi lah. G5 ni Chinese hi-fi lah. Chinese apa? Chinese hi-fi. Alright. So apparently dia punya tapi dia cakap dia in terms of clarity sound better than hi-fi lah. Engkau tak pernah come across this G5 thing Tak tahu. Kau baru cakap ni aku baru tahu. Tengok ni, besok engkau sebagai konsultan kau consult orang pasal benda ni, aku nak 20% je. Alright. So dia ada frekuensi yang orang tak dengar ke apa? Anjing dengar. Aku tak tahu. Tapi apparently Norman Fajrul beritahu memang is the thing now to have G5. Okay. Dan what about it? Dan platform what about it? The sound clarity, the sound quality is very high. Is extremely high lah apparently. Dan Tidal yang boleh facilitate that quality. Dia cakap Spotify pun tak boleh lawan. Aku tak tahulah. Tapi Norman Fajrul ialah seorang pensyarah audio kan. So he should know better. So dia lah yang ajar aku beli Scarlett third generation 2i2 aku tu. Aku memang fikir banyak kali aku nak beli tak nak beli. It was either Scarlett tu ataupun aku nak beli ni Zoom H6 tau. Untuk aku Scarlett punya okey lah, dia ada package dia. Aku pakai Scarlett juga. Yang third generation Zoom okey juga. Tapi Zoom tu macam Zoom tu ada second generation. 6 output, boleh bawa sana sini, rekod kat dalam dia. Yes. Itu lagi baik lah. Itu kena tambah lagi 700 lagi ke masa tu. Memang kau okey. Siap semayang istikharah banyak kali nak buat pilihan tu. Okay, so G5 ya. Itu ada cakap ni is a new wide variety sound better than hi-fi but it's cheap. Ya ke? Okay, so awak ni dia kata ni aku baca so it's a new generation lah. Tapi macam mungkin dia boleh kata tu ada satu kan muzik kan semua ada format dia. Dia ada wave, dia ada lepas wave lagi apa. Ada loss yang tak ada loss lah, flat apa kan. So dia memang lossless tu tak ada lah. Mungkin G5 ni boleh cater to that kot. Lossless tak ada lah. Dia kau dengar muzik tu total satisfaction kot. Mungkin lah kan. So kau dapat dengar bunyi-bunyi yang frekuensi yang kau tak sangka. Macam tu lah. Macam itu aku ada tengok satu dokumentari ni. Macam cerita pasal aku nak cerita dengan kau ingat? Kita jumpa last kali bila dah bulan 11. Tu kan
lagu-lagu top sekarang, lagu-lagu most one from international lah. Dia ada frekuensi ni yang that engineer tak ataupun producer tu tak lah, yang akan buat kau hook. So lagu tu macam mana buat kau akan benci tapi kau akan suka. Mula benci tapi kau akan suka pasal dia ada satu frekuensi tu yang trigger kau. Yang akan sedap lagu ni. Sedap. First time dengar kau dah wow. So benda tu dah implement sekarang lah kepada lagu-lagu. Dulu digunakan oleh askar-askar ni, semua teori konspirasi lah. Kan? Tapi sekarang dia dah gunakan komersial lah kan, untuk capture the world through music lah. So macam mana nak dapatkan frekuensi tu, boleh belajar, try search frekuensi apa nama dia, tak ingat lah, tapi ada lah. So mungkin in the future kau punya device semua dah kena cater to that frekuensi lah kot. Bahaya Ini semua world domination, dia lah kan. Domination, world domination. Dia nak control the mind, nak macam tu. Kau akan rasa macam benda yang salah pun betul. Oh, kita dah ke arah sana ni. Oh, okay. Illuminati dan Dajjal. Kan, so macam benda yang kau tengok macam it's wrong, but you try to justify it's not wrong. So kau macam satu level macam okay lah dia. Kan, macam aku tadi pun dah duk defend, duk angkat Billie Eilish, tapi ada je lagu-lagu lirik dia macam very satanic kan. Macam yelah, secara tak langsung aku pun tersupport dia. Tapi aku support the music dia, bukan lirik dia. Nanti aku nak check out lirik dia. Tapi in a way still support lah kan. Betul lah. Dan kau menjadi agent dia sekarang, kau tahu tak? Kau membuat aku sekejap lagi nak pergi check out Billie Eilish punya lirik. Memang sebenarnya aku agent. Memang dia dah cakap lah, walau ni kau racun dengar lagu-lagu macam ni. It will work on the weak-minded folks macam aku. Okay, sekarang ni COVID-19, kita tiba-tiba je dunia kita berubah. Dalam hampir sekelip mata dunia kita berubah kan. Nombor satu ialah banyak benda yang kita took for granted, macam boleh keluar senang-senang, lepak kedai mamak, tiba-tiba dah tak boleh. Dunia telah berubah. Dan selepas pada tempoh PKP ni, banyak negara lain pun mengalami lockdown dan forecast menunjukkan bahawa ekonomi akan lagi parah. Recession is happening lah. Apa akan jadi dengan muzik kita? Apa akan jadi dengan pekerjaan kita, kerjaya kita? Macam mana kau memikirkan perkara ni? Macam mana nak ni balik nak bangun daripada jatuh lah. Is that the question? More or less, ya. Apa aku sekarang macam, kan tak boleh fikir selepas 14 hari bulan April. Otak aku hanya boleh fikir sampai 14 April je. Duduk dalam rumah aku, apa makanan yang ada makan. Lepas tu apa akan jadi dengan dunia ni? Apa akan jadi dengan masa depan kita? Kan, bagi aku pendapat aku pun baca benda ni. Yes, the world will be affected, dan secara langsung negara kita pun affected lah, pasal kita export semua akan down lah kan, export, dan kita punya ekonomi akan down, dan banyak orang kena buang kerja semua kan. Dan wish we still be in denial lah, cakap tak ada orang kena buang kerja, dan tapi sebenarnya it's already happening lah kan. Walaupun tengah dalam PKP ni kan, kita tengok dah ada orang yang tak ada kerja semua. And then yang macam orang-orang macam aku yang kau yang kita freelancer yang tak boleh, yang tak ada job within, kita tak boleh buat apa lah, kita duduk lockdown lah, kita tak boleh nak keluar nak cari job kan. Then what's next? Cara nak bangun balik, music kita still survive sebab demand is still there. Cuma buying power akan kurang lah. Demand ada, buying power akan kurang pasal orang akan start prioritize. Orang akan start macam fikir, daripada aku bayar ni, aku bayar tu. Betul kan? But
in terms of nak sustain tu, kita, aku dah jadi macam menteri lah ni. Kita kena back to macam mana kita survive recession dulu lah. Within our control lah. Macam kita support within kita punya local staff. Dan bila kita support benda tu, aku rasa duit tu tak keluar. Duit dalam tu. Tapi duit ada tak? Tu masalahnya sustainable tu tak ada. Duit tu kena datang dari mana? Source tu kena ada lah. So macam sekarang kita tengok ada bantuan-bantuan tu semua mungkin just to get the cycle going. Dan orang akan start buying. Bila buying, ada demand, dia ada start selling lah. Dan so apa-apa produk lokal boleh survive. Apa benda produk yang macam import ke, mampus lah. Sebab kau akan fikir, bila aku beli kelapa daripada India ni, baik aku beli kelapa kat Melaka contoh lah kan. Atau daripada aku beli Bagan Datuk. Bagan Datuk ke kan, contoh. So sebab mungkin harga lagi murah ataupun mungkin mahal tapi duit kau is within the circle, is within your control lah. Tapi itu lebih kepada awareness yang kena create lah. Kalau benda tu tak ada, orang mesti macam tak fikir, start spending. Macam tadi kita nak buat kita punya bag tu macam awal story tadi, kontrol makan dan mungkin kita makan tak semewah dulu kan. Sekarang nak kena fikir lah macam mana kau nak sustain dengan whatever you have, whatever resources yang kau ada sekarang ni. Pendapat aku sekarang itulah, dia game ni adalah war. Dia adalah war secara halus lah. Ekonomi war. Musician akan dapat banyak show tak dalam masa 6 bulan ke depan? Itu dia akan balik kepada sama recession lah. Mungkin ada show tapi for particular artist ataupun payment kau akan lebih less lah. Tapi macam dulu aku ingat lagi dulu award apa dulu kan, hadiah kau ditukarkan dengan barangan elektrik semua. So benda tu mungkin jadi lah kan, jadi balik lah kan. Kan ada tahun bila aku pun tak ingat tapi sama recession aku rasa tu. Macam hadiah kau tak duit tak ada lah. So aku akan dapat TV, dapat barangan elektrik ataupun dapat hamper balik kan. So then orang akan appreciate benda tu, walaupun orang still appreciate pasal that is the year yang kau tak ada duit tapi kau nak ada kat benda tu. Kan. Mungkin Maharaja Lawak Megang kali ni hadiah dia adalah ketuha ke kan, atau AJL start buat bagi balik dulu ada sebuah basikal mountain. So komposer dan penulis lirik kongsi. Kan, so aku rasa in terms of survival, siapa yang rasa benda ni take it negatively, dia akan jadi tough lah. So satu aku nampak macam kecoh sekarang ni viral lah, kata all these entrepreneur yang sokong, yang kata ni tiba-tiba tak dapat bantuan, then how they gonna survive. The reason is yang aku nampak lah, diorang yelah ada loan bank yang nak kena cover, and then nak kena bayar staff banyak beratus-ratus, contoh yang company besar kan. So macam mana nak survive kalau benda produk kau adalah boleh disubstitute dengan produk lain. Macam produk kau tak essential, dan produk kau macam benda ni 100, tiba-tiba ada Bagan Datuk ni jual RM20, lebih kurang kuih kau lah, so kau akan mampu lah kan. Macam benda-benda essential akan survive, telco semua akan survive sebab dia jadi essential, orang akan still beli. So TV station semua bila ada option untuk murah, orang beli lah. So orang akan stop lah tengok Astro ke benda semua kalau tiba-tiba dah ada benda ni saya sebut dekat YouTube ke kan. So macam Astro tak apa, tutup dulu lah kan. Benda akan berubah lah, bagi aku lah, pendapat aku lah. So music masih struggle. Kita have been struggling pun. Anyhow. Betul. Cuma kan. So dia tak adalah macam panik gila babi, macam mana ni. Dia panik pasal kita tak boleh keluar ni, kita tak boleh. Musician kebanyakan kena keluar rumah. Then you get something lah. Cara kau nak buat duit tu mungkin tak tahu lah kan. Create network ke, pergi busking ke, pergi jual CD ke apa semua, tapi
Yelah kalau kau lockdown, Apa cara boleh buat? nak buat duit lain tu online lah, tapi online tak immediate lah. Kan? Tapi kalau macam kau cakap, bila dah world dah jatuh, YouTube ke benda semua jatuh, dia orang pun tak ada duit nak sustain, siapa nak bagi kau duit? Kan? So kena buatlah YouTube di Malaysia. So aku mungkin siapa-siapa ada player yang Malaysia ni rasa macam tiba-tiba lah lepas PKP ni rasa okay, aku nak buat YouTube ni tapi untuk Malaysia punya. Semua orang masuk dan survive lah benda tu. Betul tak? Wah, aku cakap macam ni lah, pakai ekonomi tapi main cakap Ini make sense tak? Betul lah. Setuju lah. Adalah poin-poin yang okey lah kan. Pendapat kau? Macam mana? Itulah tadi macam tapi aku cakap dia. Aku punya kepala otak tak boleh fikir selepas pada 14 hari bulan April lah. Kan? Aku rasa macam tu lah. Dia akan balik kepada dulu lah. Kau tak boleh nak solely main macam music je. So mungkin kau dah kena start create your own label semua, kau dah kena bergerak sendiri macam mungkin label institution sendiri dah collapse, so kau dah kena jadi AR, kau dah kena jadi distributor, kau dah kena jadi publisher untuk sustain. So berkurang lah orang bekerja kat bahagian tu kan, sebab yelah bila capital terlalu tinggi nak spend susah kan, company nak sustain. So company jadi kecil lah, semua kau kena buat sendiri lah. Aku ni itu yang menurut kata-kata Sting, aku ni jenis orang yang too proud to beg and too dumb to steal. Jadi itu ada keborakan kawan aku lah. Keadaan sekarang dijangkakan akan susah. Even sebelum PKP keadaan dah susah. Dia cakap, kalaulah kita ni ada nombor satu, keberanian. Keberanian untuk apa? Keberanian untuk merompak. Nombor dua, itu ada zombie lah. Zombie yang berkelip lah. Itu. Pertama, kalau benda tu tak merompak. Kontrol. Kalau benda tu tak dikontrol, benda tu boleh possible jadi lah. Betul. Maksudnya enforcement lah. Bila tak kau tak sustain the panic kan, in the society kan. Orang rasa macam sialah aku nak makan apa ni kan. Kau pun start lah merompak. Dia berani tu akan, daripada kau takut kau jadi berani sebab kau nak survive. Kelaparan tu buat kau berani Yes. Nombor satu keberanian. Nombor dua, kemahiran tu. Kalau kau tak mahir merompak pun kau tak boleh survive juga. Yes. Tapi do or die lah kan. Kau tak ada kemahiran, do or die kan. Cuba kalau tak cuba kau tak tahu kan. Kan? Kau tak cuba merompak, macam mana kau nak tahu kau terror tak terror merompak? Yes. Betul. Tapi sebagai bakal perompak, aku kena letakkan beberapa prinsipal lah. Nombor satu, jangan rompak rumah-rumah ibadah. Kau tak boleh kontrol benda ni. Kau tak boleh kontrol benda rompakan ni. Benda ni akan jadi bila ada opportunity je. Kan macam opportunity di rompakan di rumah ibadah tu adalah tinggi. Betul. Melainkan rumah ibadah tu dia ada peti besi macam bank lah kan. Kau nak kena code semua ni lah. So the opportunity untuk merompak, dia keberangkalian untuk merompak kat rumah ibadah ni akan dulu lah, pasal susah. Bila kan sebab tu enforcement penting. Kalau macam supermarket semua kan accessible. So bila dah itu survival, orang dah tak nak pergi troli lah, orang masuk ambil barang keluar je. Kan? Dia nak merompak tu lebih mudah lah. Siapa nak tangkap kau kalau kau berdatang 1,000 orang kan? Kalau kau datang, jom kita nak pergi serang tempat ni. Looters lah. Looter, penjarah. Yes. Dari hidup dari mati berlapar biar hidup menjarah. Tapi kita minta lah dijauhkan lah benda-benda macam tu, insyaAllah. Rasa apa yang government buat cuma nak bagi income tu sustain kan. Walaupun aku rasa tak cukup.
Dan sebab orang Malaysia dapat duit, kau tahu lah laju spend kan. Dia tak ada macam fikir, contoh ada yang government nak bagi 1,000 seorang kan. 1,000 sekejap je habis. Kau nak bagi 1,000, kau nak simpan dalam masa 6 bulan contoh lah, katalah nak get back, nak recover kan, recovery process 6 bulan 1,000. Dia tak ada pasal zaman sekarang bukan zaman catu. Zaman sekarang macam spend dulu lah, fikir kemudian lah. Kan. Tapi sebab until dia sampai dekat zaman apokalips apa, zombie ke, baru dah tahu kalau aku simpan duit tu sikit lagi aku tak payah je macam ni lah. Kan. Dan dia betul dia takkan sampai ke orang. Takkan fikir takkan kamu nak cakap okey kita orang bagi duit ni kau boleh guna satu hari RM20 je. Takkan lah dia nak simpanlah sehingga raya tahun depan ke apa, tak ada kan. Tak ada. Bagi RM1,000 hari tu juga aku boleh habis. Bil Unify dah 140. Tu lah. Siapa ada Astro sekarang RM60. Kalau bayar 600 tu untuk Astro baru dapat 10 bulan. Lifestyle. Tu semua orang pun balik kampung lah. Kan, tak ada internet, lepak. Ipi, tukar lifestyle. Thank you for your time spending masa borak dengan aku. Sekarang ni dah nak pukul 1. 2 hours lah borak gila babi. Itu sekejap je kan. Itulah borak kau lama tu. Okay. Kamu tak lepak lah, nanti kita lepak. Nanti dah siap, dah habis PKP semua, kita dah kembali okey, boleh keluar-keluar dan jalan, nanti datanglah ke studio kami, kita bincang hubungan Rambang Empat Mata pula. Baik. Thank you very much. Thank you very much for this session. Terima kasih banyak. It's more like learning process, discussion. Kan. Apa yang aku cakap ada betul ke tak betul? Itu je lah. Thank you very much lah. Thank you. And stay safe. Stay safe. InsyaAllah kita tak jadi zombie lah. Janganlah kalau zombie apocalypse kita jadi zombie. Mana bestnya? Aku nak jadi hero. Kan. Betul. Tapi tu lah. Tapi bila tengok kau baca balik konspirasi teori apa semua kan, banyak tak tahu ni 2020 ni banyak benda yang akan terjadi. This is just the beginning. The corona ni starting the beginning of something even worse. Benar. Yes. Something even worse. Dajjal sampai. Dajjal pun dah buat YouTube channel lah. Dah ada orang pakai nama Dajjal ni. Aku nak pakai. Tak ada lah. Dia pun dah make million lah kan, buat cerita-cerita. Tutorial how to be Messiah. Kau dah tengok dah TV series Messiah on Netflix? Tengok lah. Tengok. Okey juga kan? Boleh juga. Okey lah. Yelah, mula-mula kau start to associate lah, tapi it's a fictional character kan. Sebab dia jadi macam pergi-pergi, tapi layan lah cerita dia. Best lah. Layan. Dah cancel lah. Second season tak ada. Cancel kan? Cancel second season. Pasal orang kata menghina Islam ke apa dia. So diorang cancel. Alamak. Tu lah, kita macam look forward. What's next kan, dia dah hidup kan. Yang ending tu dia dah hidupkan Mamat tu kan. Mamat Yahudi tu. Mamat Yahudi kawan-kawan dia crash tu dia hidup. Lepas tu look forward lah, okay what's next kan. Tapi masalah dia bagus juga. Orang akan start cakap benda tu apa, budak-budak yang tak membaca lah, budak-budak yang tak membaca, budak-budak yang nak gaji benda ni, dia akan cakap oh ni lah dia Mahdi macam ni kan. So bagus juga benda tu cancel, tapi sayang lah. Tergantung macam tu cerita tu kan. Aku mula-mula macam tak Messiah lah Mamat ni, macam tak best je.
Tapi bila dia dah start pakai Nike, dia dah start pakai Adidas, seluar Levi's, dahsyat juga dia ni. Kena juga. Mesti dia tak semayang kan dekat penjara kan, tak semayang, dia kena sound dengan lawyer kan, you see you're Muslim kan, but you don't pray. Dia cakap I'm meant for mankind juga aku ingat dia. For all men urusan dia lah kan. So cakap wah, situ dah menyimpak. Tapi ada orang yang cakap okey lah, tak payah semayang lah macam ni kan. Betul. Kita kena gunakan sikit fikiran lah untuk tengok benda tu. Kena pandai. Kalau kau tengok benda tu fun kau faham okey lah. Tapi kita tak ramai. Yang ramai dia orang yang macam beli kan. Subliminal messages. Dia akan hantar kau, yes, this is the Messiah, this is who I'm gonna follow. InsyaAllah minta kita dilindungi. Amin. Okay bro. Okay JP, terima kasih. Thank you very much. Good night. Nanti kita jumpa lagi. Okay, good night bro. Alright, Assalamualaikum. Waalaikumsalam.